Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, para pendengar, para penggemar dan para pencinta YouTube, pada pagi ini inginlah saya berkongsi akan satu pengalaman. Satu pengalaman mengenai daya upaya, mengenai usaha, mengenai ikhtiar, mengenai daya upaya, mengenai usaha dan mengenai ikhtiar kita. Di mana letaknya usaha kita, di mana letaknya ikhtiar kita. Muslim muslimat, para pendengar yang budiman sekalian, sebelum itu jangan sekali-kali kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa kita mendengar ceramah, selepas mendengar ceramah, dan sebelum mendengar ceramah, marilah kita didik hati kita supaya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak mampu, tak layak dan berkemungkinan tak boleh untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala jikalau tidak Allah yang mendatangkan ingatan itu kepada kita. Untuk ingat kepada Allah, Allah lah yang mendatangkan ingatan itu kepada kita. Barulah kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya, pendeknya, kita sesungguhnya tak boleh nak ingat kepada Allah, melainkan Allah lah yang mengingati akan dirinya sendiri. Sekalipun kita ingat kepada Allah, ingatan kita itu adalah ingatan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hati kita. Barulah kita boleh ingat kepada Allah. Jadi untuk ingat kepada Allah, kita kena ingat pada diri kita sendiri. Diri yang nyata, diri yang zahir. Tubuh kita, gerak kita, badan kita, jasad kita. Kita ingat kepada jasad kita, kita ingat kepada gerak kita, secara tak langsung kita akan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu dikatakan ghaib. Allah itu dikatakan halus. Allah itu dikatakan batin. Dikatakan. Mana mungkin kita yang zahir dapat menilik benda yang batin. Melainkan batinlah yang menilik yang zahir. Jadi untuk menilik Allah, katanya lah, untuk menilik Allah itu jauh dari ilmu kita. Jadi bagi kita yang bodoh-bodoh ini, untuk mengingat yang jauh itu tidak mungkin. Jadi marilah kita mengingati benda yang dekat, benda yang hampir, iaitu diri kita sendiri. Apabila kita ingat, kita bergerak, secara tak langsung kita akan ingat Allah yang bergerak. Di situ baru kita dapat ingat kepada Allah. Untuk terus-terus ingat kepada Allah, berkemungkinan kita yang bodoh ini tak mampu. Lainlah orang-orang, para guru. Jadi kita yang di peringkat rendah ini, untuk ingat kepada Allah yang batin,
Tak mampu kita. Jadi mari kita ingat kepada Allah melalui yang zahir. Apabila kita bangun tidur, kita akan apa? Dengan sendirinya teringat pada Allah. Apabila kita melangkah turun daripada ranjang, turun daripada katil, melangkah, kita masih ingat diri kita ini masih boleh bangun, ya Allah, masih boleh bergerak, ya Allah. Orang lain lumpuh, tak boleh angkat kaki, tak boleh angkat tangan, tak boleh nak bercakap pun setengahnya. Tetapi kita masih boleh turun daripada ranjang, turun daripada katil. Ya Allah, dengan sendirinya akan terlintas ingatan kita kepada Allah. Turun cuci muka, tengok cermin, gosok gigi, melihat wajah sendiri di cermin sambil-sambil gosok gigi. Ya Allah, teringatnya akan keindahan Allah. Ada mata boleh melihat, ada telinga boleh mendengar, ada mulut boleh berkata-kata, ya Allah. Langsung kita akan teringat kepada Allah. Setelah melalui proses melihat akan diri kita sendiri. Pergi ke dapur buat kopi, secawan kopi. Ya Allah, nikmatnya kopi, pahitnya, manisnya gula. Ya Allah. Ya Allah, barang siapa menghayati ini semua, tidak tergambar oleh ingatan kebesaran Allah. Tapi malangnya kita kebanyakan ini tak terfikir kalau tidak ada yang memperkhabarkannya. Untuk terus ingat kepada Allah. Tak mampu muslimin-muslimat, para pendengar yang beriman sekalian. Cuba lihatlah orang yang menyebut Subhanallah, 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 Subhanallah 80 kali, 200,000 kali. Apakah dia ingat kepada Allah? Melalui pengalaman saya, semasa kecil-kecil dulu, bawa tasbih masuk di dalam lubang, di rumah sendiri, di bahagian dapur, bawa tasbih, biarpun tak disuruh oleh bapa, melihat sahabat-sahabat bapa, dan saya mengikutinya, saya menyebut Subhanallah, Subhanallah. Saya tak ingat pun kepada Allah. Melainkan saya membilang-bilang tasbih. Cukup satu gulungan tasbih, ambil batu letak ke tepi, menunjukkan 100. Cukup satu pusingan tasbih, menandakan 100, ambil batu letak, jumlahnya dah 200. Begitulah, sehingga tertidur. Orang lain buat tak tidur, tetapi saya buat sehingga tertidur. Jadi, saya rasa saya tak boleh ingat kepada Allah, melainkan menyebut-nyebut. Jikalau sekadar kita nak menyebut-nyebut nama Allah, bagus kita pasang radio. Bagus kita buka tape recorder, kaset. Tak perlu kita bilang-bilang. Dia radio je lah yang membilang-bilang. Sama juga perkataan itu juga. Selagi tak habis bateri, selagi itulah. Tuan-tuan pun boleh rasa kita tidak ingat Allah, kita ingat bilangan tasbih. Apalagi apabila kita mengaji ilmu makrifat. Allah bukan huruf, bukan suara. La hurufin wala syautin. Bukan huruf, bukan suara Allah itu. Makanya pendekatan yang terbaik
Pendekatan yang terbaik daripada guru-guru dahulu iaitu menginsafi diri. Menginsafi diri. Dengan menginsafi diri, dengan melihat diri, dengan menilik diri secara tak langsung, secara terus, secara direct, kita akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengalir air mata kita melihat akan wajah diri sendiri. Cantiknya ciptaan Allah. Luar biasa ciptaan Allah atas diri kita. Pergelangan tangan boleh dipusing-pusing. Jari kita boleh digerak-gerak. Sedangkan robot yang dicipta selama ini kaku, keras. Tetapi ciptaan Allah atas diri kita ni, ya Allah, Masya Allah, kagumnya. Apalagi melihat tayangan NASA mengenai planet Mareh. Saya melihat televisyen, selalu mengikuti siaran daripada NASA mengenai planet Mareh. Saya melihat dengan mata hati satu dunia, satu bumi, satu planet yang kosong. Tidak ada penghuni. Buat masa ini belum jumpa lagi penghuni. Begitu indah ciptaan Allah. Ada batu batan, ada bukit bukau, ada pasir. Ya, yang terbaru ini sudah terjumpa air. Jadi kita menilik dengan tilikan hati, nampak kebesaran Allah mengadakan alam dengan tidak ada penghuni. Apa jenis penghuni pun kita belum tahu setakat ini. Cuma NASA mendengar akan bunyi seperti gendang. Paluan itu rentaknya sama seperti gendang. Macam rentak satu gendang. Paluannya sama. Tapi orang belum kita kelihatan. Mungkin makhluk tidak sejenis manusia yang tinggal di sana. Jadi lantas fikiran kita terfikir kebesaran Allah. Cinta kepada Allah dengan melihat planet Mareh. Inilah muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini kita nak bercakap tentang di mana letaknya daya, di mana letaknya usaha ikhtiar kita. Tetapi kita terbawa-bawa kecintaan kita kepada Allah sehingga tersasul akan tajuk kita pada hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Hati kita selalu terkenangkan Allah. Selalu tergambar, terbayangkan Allah. Maka kadang-kadang kita tersasul. Namun sempat kita ingat kembali tajuk kita pada hari ini adalah di mana letaknya daya usaha kita, ikhtiar kita. Muslim-muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah. Setelah kita ingat kepada Allah, jangan sekali-kali kita lupa kepada junjungan besar kita Muhammad Rasulullah. Tidak kujadikan alam ini, kata Allah, melainkan hanyamu ya Muhammad. Tidak kujadikan alam ini ya Muhammad melainkan hanyamu. Jadi marilah kita memanjat akan selawat dan salam ke atas junjungan besar. Yang ketiganya, siapalah kita di dunia ini jika tidak kerana kedua ibu bapa kita. Ibu bapa
melahirkan kita mengenal dunia, namun para guru melahirkan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim muslimat, para pendengar ya budiman sekalian, sampailah masanya kita bercakap tentang mana letaknya daya, upaya, usaha dan ikhtiar kita. Jadi saya ambil satu contoh. Contohnya sebegini. Kita ambil satu contoh orang Cina dengan orang Islam. Orang Cina dengan orang Islam, orang Melayu. Orang Cina dengan orang Melayu. Orang Melayu, orang Cina tidak mempertuhankan Allah. Orang Melayu mempertuhankan Allah. Orang Cina, budayanya yang kita lihat seluruh dunia, bukan sahaja di tanah Melayu, seluruh dunia, berjaya dia. Berjaya, terutama dari segi perniagaan, dari segi pertanian. Sedangkan usaha yang sama dijalankan oleh bangsa kita, orang Melayu. Meniaga yang sama, menanam pokok yang sama. Kita bukan merendah-rendahkan bangsa kita Melayu. Kita bukan berhajat, bertujuan merendah-rendahkan martabat kita orang Melayu. Tetapi ini pada kenyataan. Kenyataan yang kita lihat sekarang bukan saja di Malaysia, bukan saja bangsa Melayu, bangsa Indonesia juga, di negara-negara luar negara juga. Bangsa Cina berjaya dari segi perniagaan, pertanian. Apa sebab? Contohnya sebegini. Seumpama tanah lapang di halaman rumah. Tanah lapang di halaman rumah Cina, dia tanam sayur, dia tanam cili, dia tanam lobak, dia tanam bayam. Ternyata subur, segar. Orang Melayu juga ada tanah lapang di tepi rumah, besar lagi. Tapi kebiasaannya kosong. Jikalaupun ada, mungkin tanaman kita tidak berapa subur. Ampun dan maaf kepada orang Melayu. Bukan kita nak merendahkan Melayu. Ini sekadar contoh. Bukan saja orang Melayu, orang Indonesia, orang Jawa, ya, orang Australia pun, orang negara-negara luar pun iri hati dengan bangsa Cina sampai bergaduh, sampai bakar bangunan Cina, merusuh kerana Cina mengaut kekayaan negara mereka. Anak tempatan sendiri merempat. Orang pendatang Cina katanya kaya raya. Jadi kita bukan merendahkan bangsa Melayu, bangsa kita. Bangsa-bangsa di negara lain pun begitulah. Iri hati kepada bangsa Cina. Ini contoh. Contoh ini bukan nak merendahkan bangsa Melayu. Ingin memberi satu pandangan. Sebab apa Cina berjaya dalam usaha menanam sayur? Kerana apa? Kerana orang Cina dia mengambil pendekatan berjayanya mereka itu di atas usaha diri mereka sendiri. Di atas usaha kudrat mereka sendiri. Di atas usaha kerja keras
diri mereka sendiri. Ini yang pokoknya saya nak cerita. Di atas usaha mereka, daya upaya, kerajinan mereka. Mereka siram sayuran itu, mereka baja, mereka jaga makhluk perosak saban hari, pagi, petang, siang, malam. Jadi kebanyakan kita lihat kebun-kebun orang Cina ini subur, berjaya. Kebun duriannya, kebun pisangnya. Bukan kerana mereka banyak duit. Orang Melayu pun kaya juga. Banyak duit juga. Tapi dari segi pertanian, dari segi ekonomi, orang Cina kelihatan rajin, kelihatan tekun. Rajin dan tekun itu dia beranggapan daripada daya usaha mereka. Dia tidak bergantung harap kepada Allah kerana dia bukan Islam. Yang keduanya, berbalik kita kepada bangsa kita Melayu dan bangsa-bangsa lain pun di negara-negara lain. Ada tanah, ada yang setengahnya memanfaatkan tanah itu dengan tanaman. Tetapi kelihatan tanamannya kurang subur. Pokok bunga pun ditanamnya awalnya subur, awalnya elok, tapi lama-lama jadi semak samun. Minta maaf, minta ampun kepada bangsa saya, bangsa Melayu. Ini kebiasaan kita tengok. Realiti. Kita tak boleh menipu akan diri kita sendiri. Kenapa? Kerana kita bergantung harap kepada Allah. Kita bergantung harap kepada Allah. Kita seumpama tanam pokok. Kita berserah kepada Allah. Hidup, hiduplah. Sihat, sihatlah. Berbuah, berbuahlah. Tanpa kebanyakannya tidak menjaga akan bajanya. Tidak berusaha pagi petang. Kerana kebanyakan kita berserah diri kepada Allah. Berserah tanaman kepada Allah. Suruh Allah yang jaga. Adapun orang Cina, dia tidak mengharapkan Allah. Sebab dia tidak bertuhan ke Allah. Dia sendiri yang jaga. Ternyata berjaya. Kita suruh Allah jaga, ternyata kebanyakannya tak berjaya. Jadi di sini seolah-olah diri itu lebih berkuasa daripada Allah. Seolah-olah Allah itu lemah. Seolah-olah sekali pandang. Inilah yang saya sedang sampaikan pada pagi ini di antara orang kafir dengan orang Islam, orang Cina dengan orang Melayu. Dari segi meletakkan akan usaha diri, ikhtiar diri, kerajinan diri. Orang Cina menggunakan usaha itu datang daripada keupayaan, ikhtiar dirinya sendiri, anggota tubuhnya. Adapun kita orang Melayu, orang Islam, meletakkan akan usaha ikhtiar itu di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharapkan Allah menyiram bunga, menyiram sayur-sayuran, mengharap Allah yang membesarkan tumbuhan, mengharap Allah yang menghidupkan tanaman kita. Ternyata kurus, ternyata tak subur, ternyata tak berbuah, ternyata hutan belantara semak samun. Jadi inilah yang nak disampaikan pada hari ini, di mana kita nak letakkan duduknya kita di atas daya usaha ini. Nak letak pada tubuhkah? Nak letak pada Allahkah? Bukan nak bagi banding Cina ataupun Melayu, tidak. Cuma sekadar
nak bagi kita dapat melihat perbandingan. Jadi, apa tujuan kita hari ini? Apa tujuan ceramah kita pada hari ini? Ceramah kita pada hari ini, moral of the story-nya, kata orang putih. Kata Melayu, intipatinya. Intipatinya ceramah kita pada hari ini, sampailah masanya untuk kita memperkhabarkan di mana letaknya daya dan usaha kita. Jadi muslim-muslimat, para pendengar yang beriman sekalian, bagi pendapat orang hakikat dan makrifat, ini yang nak disampaikan. Bagi orang yang mengenal Allah, dia tidak memihak kepada orang Cina sahaja, tidak memihak kepada orang Melayu sahaja, tidak meletak kepada daya usaha dirinya dan tidak meletakkan kepada daya Allah. Sebaliknya, orang makrifat ini meletak kedua-duanya sekali. Ini orang makrifat, ini orang mengenal Allah, ini orang mengenal diri. Meletak kedua-duanya sekali. Zahir dan batin itu digabungkan jadi satu. Tidak Cina, tidak Melayu. Tidak daripada diri sendiri dan tidak daripada Allah. Melainkan kita kena dua-dua. Kalau kita nak berjaya, kalau kita nak untung, kita kena gigih berusaha. Kena gigih. Kena bersungguh-sungguh. Kena membanting tulang. Kena rajin. Sebab apa kita rajin, kita bersungguh-sungguh? Kerana orang makrifat beranggap, berpegang, rajin itu daripada Allah. Usaha itu daripada Allah. Ikhtiar itu daripada Allah. Jadi kenapa kita tak rajin? Kenapa kita tak usaha? Kenapa kita tak bersungguh-sungguh? Kerana itu kan daripada Allah. Zahir dan batin sebetulnya satu. Tak boleh dipisah-pisahkan. Namun orang kafir memisahkan Allah dengan zahir. Dia bergantung pada dirinya sendiri. Adapun orang Melayu kebanyakan bergantung kepada Allah tanpa berusaha, membuang ikhtiar diri. Jadi pendekatan orang makrifat, intipatinya pada hari ini, kita kena dua-dua sekali. Itu makanya burung contohnya. Al-Quran mengatakan, burung tidak balik, tidak pulang petang dengan perut kosong, melainkan semuanya perut berisi. Dah dijanji rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada burung. Perut burung akan sentiasa berisi, dijanji oleh Allah dalam Quran. Namun kenapa kita melihat awal pagi burung sudah berterbangan mencari rezeki, sedangkan rezeki dia telah dijanjikan oleh Allah. Tak ada burung bertinggik di atas satu ranting daripada pagi sampai ke pagi esok. Daripada pagi sampai ke pagi esok. Kerana rezeki telah ditetapkan oleh Allah. Sungguh pun rezeki ditetapkan oleh Allah. Burung tetap terbang mencari makan. Ini tandanya sungguh pun Allah berkuasa. Jadi kuasa Allah itu zahir atas diri kita, nyata atas diri kita. Kenapa kita tak siram tanaman kita? Kenapa kita tak baja pokok kita? Kenapa kita tak bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki? Kenapa? Kita selalu berserah kepada Allah. Ternyata pokok kita kurus. Tanaman kita tak berbuah. Orang Cina, dia rajin, dia usaha, ternyata gemuk. Ternyata lebat buahnya, hasilnya lumayan.
Jadi kita tak nak ambil satu, buang satu. Kita tak nak buang satu, ambil satu. Kita orang makrifat, ambil kedua-duanya. Malahan kalau kita tinggikan lagi, kedua-duanya itu menjadi satu. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Awal, akhir, zahir, batin hanya Allah yang esa. Tidak ada engkau, tidak ada aku. Tak ada ikhtiar diri, tidak ada ikhtiar Allah. Melainkan esa jua. Jadi kalau kita tahu semua itu esa, kenapa kita tak berusaha? Jadi kalau kita buat bangunan, buatlah bersungguh-sungguh. Buat yang besar. Buat yang keren. Buat yang luas. Kalau kita buat chalet, kita buat banyak biji, kita buat indah, kita buat cantik. Kalau kita meniaga buku, kita buat besar-besaran. Banyakkan jilid, banyakkan tebalkan buku kita. Jadi muslim-muslimat, jikalau kita berpakaian, berpakaianlah yang indah, yang cantik, yang bersih, yang wangi. Jikalau kita menjaga tubuh badan, pakailah makeup, pakailah bedak, pakailah gincu. Ya, bagi wanita pakailah sunblock, tutup kulit muka itu daripada dibakar cahaya matahari supaya kelihatan subur, kelihatan cantik, kelihatan rupawan. Rambut itu jangan dibiarkan panjang, tidak terurus. Potong dia bagi rapi. Ya, potong dia bagi nampak menawan. Ya. Kadang-kadang lelaki baik, perempuan baik. Bau ketiaknya, Masya Allah, begitu hapak, begitu busuk. Mengganggu jiran-jiran, mengganggu kawan-kawan. Naik bas, naik bis, ya, angkat tangan berbau ketiak. Ya, ini betul. Baik perempuan, baik lelaki tak jaga. Hanya berserah kepada Allah, berbau-berbaulah. Sedangkan kita bermasyarakat, naik train, naik kereta api, naik bas, secara beramai-ramai, ketiak kita berbau busuk. Bercakap dengan kawan-kawan, mulut kita berbau busuk, tak pernah digosok giginya. Ya, muka kusut masai muka. Apa salahnya kita berusaha mengambil ikhtiar, mengambil pendekatan. Kita kena guna diri kita, kena guna Allah. Guna kekuatan, keupayaan kita. Guna ilmu kita. Jangan malas. Kerjalah dengan rajin, tekun, berusaha, bersungguh-sungguh. Kalau orang datang ke pejabat, ke kantor, ke ladang pukul 8 pagi, kita datang pukul 6.30. Ini iktikat, ini pegangan. Ya, ini duduknya orang hakikat dan makrifat. Orang datang pukul 8, kita 6.30. Kita bukan kira majikan. Kita bukan nak suruh orang pandang, nak suruh orang puji. Kita bukan nak suruh orang tengok. Kita bekerja ikhlas. Kenapa? Kerana upaya kita ini upaya Allah Subhanahu Wa Taala. Gerak kita ini gerak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan aku dan bukan dia. Melainkan Ahad, 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 Ahad. Jadi marilah kita sama-sama, orang bangsa kita, agama kita, bekerja keras. Mari kita berdakwah, menyebar ilmu biarpun sepatah, menyebar ilmu yang baik-baik. Jangan kita
dengki, jangan kita pandang serong kepada bangsa lain kerana dia berjaya. Memandang remeh kepada bangsa kita sendiri kerana bangsa kita mundur. Jangan sebegitu. Orang Cina pun ada hak dia. Orang Melayu ada hak dia. Orang Jawa, ada orang Inggeris, ada orang Jerman, ada hak masing-masing. Siapa yang bekerja keras, maka dia berjaya. Jangan kira Cina, jangan kira Melayu. Barang siapa bekerja keras, dia akan berjaya. Bekerja bersungguh-sungguh. Kerana kerja kita, gerak kita itu kerjanya Allah, geraknya Allah. Itu saja mungkin pada pagi ini. Marilah kita meletakkan daya usaha itu bukan daya usaha kita. Ya, melainkan daya dan usaha kita itu pun juga geraknya Allah. Maka kenapa kita tak bergerak? Mari kita bergerak. Ya, keluar pukul jam 6.30 kita sudah keluar. Naik kereta berhati-hati. Ya, kerjalah bersungguh-sungguh. Sekalipun tidak terlihat oleh majikan, tidak dipantau oleh majikan, anggaplah kita memantau diri kita sendiri. Kerana kita inilah penzahirannya Allah, penampilannya Allah, penampakannya Allah, nyatanya Allah. Bukan lagi kenyataan, nyata Allah. Maka kita akan berjaya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.